Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Bertemu lagi kita pada petang ni. So sedikit perkongsian mengenai tajuk itu pengimejan matahari, iaitu pengumpulan data dan pemprosesan gambar daripada kami berdua lah. Okay. Actually live kali ini secara tidak dirancang, tapi sebabkan memandangkan bangun pagi tadi tengok langit clear ni, biru langit clear, tiada awan. So beberapa hari Sabah bertalu-talu kita dapat tempias taufan daripada Filipin. Hari itu Molave nama dia. Sekarang Goni. Okay. Jadi macam 2 hari lepas lah, kemarin memang angin kuat lah, hujan lebat, angin kuat. Jadi pagi ni bangun tengok langit clear, biru. Lepas tu nampaklah post daripada Cik Syarin, dia sharekan gambar sunspot yang terbaru. Jadi kami pun decide lah pagi tadi untuk ambil gambar, dan itulah petang ni kami nak kongsikan hasil gambar yang kami rakam pagi tadi menggunakan teleskop yang ada di belakang ni. Menggunakan 2 teleskop belakang lah, teleskop matahari hidrogen alpha dan juga yang berdiameter 4 inci 80 mm, dan satu lagi belakang EMA ni menggunakan RC8 Ritchie Chrétien 8 inci. So kedua-duanya yang RC tu kita gunakan filter matahari. Mylar ke atau beda? Mylar, rasanya Mylar filter. So matahari berwarna kuning. So hidrogen alpha tu kita boleh nampak lah permukaan matahari, kalau ada sunspot, kalau ada fakula, prominence, boleh nampak lah menggunakan teleskop matahari dan hidrogen alpha. Okay, yang satu lagi teleskop 8 inci tu kita cuma boleh nampak visible sunspot je lah, permukaan matahari, surface macam dia punya filament ke, prominence ke, solar flare memang takkan dapat lah kan. Sebab itu dia menggunakan white light, tapi kita ada filter depan, so kita boleh dapat kalau sunspot tu, tempat matahari tu kita boleh dapat lah ambil gambar. Okay. Jadi perkongsian petang ni santai-santai. Kami just nak share, kongsikan hasil gambar yang kami dapat ambil gambar pagi tadi. So kalau tengok sekarang langit pun still, kalau KK ni langit biru lah. Langit biru, awan tu awan-awan nipis je yang lalu. Tapi Alhamdulillah sampai petang ni pukul 3 sekarang ni masih lagi. Langit masih clear, kurang berawan dan biru pekat lah, biru pekat. So memang sesuai untuk mengambil data matahari. Jadi itulah salah satu persiapan sebelum kita mengambil gambar matahari. First kita tengoklah cuaca macam mana hari ni. Okey kata okey, lepas tu boleh tengok laman website SDO, Solar Dynamic Observatory, di mana dia akan tunjukkan paparan image matahari kiranya up to date lah. Dia asalnya update dalam sejam-sejam ataupun mungkin dalam 20 minit, kurang pastilah. Tapi dia memang up to date punya gambar. So kita tengok kalau ada sunspot, kalau ada solar flare ataupun prominence, kita boleh nampak lah. So memang saya pun selalunya bila kami ambil gambar matahari, kami akan check dulu ni SDO awal pagi, ada sunspot ataupun ada solar flare, prominence. So kami akan keluar ambil gambar, setup ambil gambar. Mengambil masa je lah, lebih kurang kalau satu equipment macam satu kami pakai LAN tu memang sekejap lah. Tapi kalau double barrel, gunakan kedua-dua teleskop belakang ni, LAN dan juga RCF ni memang ambil masa sedikit. So kita kena buat balancing
balancing, lepas tu kena check kedua-dua fokus biar image matahari tu sharp. Okay, so data yang kita dapat tu cantik lah. So tidak terlalu overexpose ke, tidak terlalu underexpose ke. So persiapan tu memang first tadi adalah kita check cuaca. Okay, check cuaca, lepas tu tengok langit macam mana, bergelora tidak bergelora. So eloknya kalau kita ambil gambar matahari tu jauh daripada, so kan dia ada macam, kalau macam hari tu Syahrir ada share dia punya serapan matahari daripada Stargazer Observatory. Dia kata ada keluar daripada bumbung kan, bumbung daripada bumbung tu ada macam bergelora. So image tu kadang gambar langit clear tapi bila ada macam gelora daripada panas, jadi agak image yang kita rakam tu nampak macam menari-nari, dancing macam tu lah. Macam tu lah yang haba. Salam lagi ni, Assalamualaikum nak cakap. Dia panjang betul cakap ni. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pejabat Mufti Wilayah Cawangan Labuan kerana memberi peluang kepada kami satu tingkap yang sekejap dia akan buat tentang editing macam Cik Omar cakap tadi. Yang bergelora tadi tu sebenarnya sebabkan itulah bila haba panas kan, bila objek panas macam jalan tar ataupun tadi punya sebenarnya atap zinc, dia akan keluarkan panas, maka nampak ada reflection lah di situ. Jadi haba panas tu yang menyebabkan ada macam kita punya gambar tu nampak bergelora tu. Jadi nampak video, saya akan tunjuk video lah, video yang mana nampak macam menari punya sunspot dia. So ni Encik Khairul Izzuan, Encik Ben daripada Putatan. Saya harap dia keluar juga ambil gambar. Okay. Ada juga Ustaz Jumat. Terima kasih Ustaz kerana bersama kita. Saya harap Ustaz pun ambil gambar juga. Langit kita baru-baru ni dapat warna biru. Sebelum ni hujan ni memanjang sebabkan kena tempest daripada taufan. So kita akan cubalah. So rasanya Encik Luqman, Luqman sebelah saya ni dah terangkan apa instrumen kita pakai tadi. Kita pakai teleskop dua belakang ni. Bergegas kami keluar, masuk. Kami menggunakan setup EZ yang mana kita boleh letak dua teleskop sekali. So nak dive in terus pergi editing ke? So bila kita edit gambar, kita kena ada macam satu vision untuk ambil gambar tu nak gambar macam mana kan. So gambar kat ataupun kita tengok internet tu kan, tengok SDO, contoh gambar orang yang dah pakai, macam kami pakai LAN, yang itu LAN. Kami akan refer kepada gambar orang yang pernah ambil gambar LAN menggunakan instrumen yang sama, dan kami akan cuba dapatkan dapatkan dia punya produk yang sama lah. So gambar kami akan cuba dapatkan yang sama. So kita macam ada features yang kita nak ada dekat kita punya produk tu nanti, kita punya gambar tu nanti. Macam features yang sunspot, kita nak ada dia punya granules dia, kita nak ada macam kalau ada filament nak nampak filament dia, kalau sunspot nak nampak dia punya spakula ataupun plagi tu, kita nak tengok ada benda tu. So itu target kita lah. So kita kena target apa kita nak ambil, so baru kita tahu data macam mana nak ambil dan kita tahu macam mana nak proses. So kita kena plan itu dulu. So katalah hari ni ada sunspot dan kita nak ambil pakai filter Mylar, macam pakai kat sini ada filter Mylar. So kita kena vision dulu, letakkan gambaran apa gambar kita nak akan ada nanti, supaya nanti bila kita edit ataupun kita ambil data, kita tahu data apa kita nak ambil, edit macam mana nak edit. So workflow kami buat ni adalah macam tu lah. Workflow pertama lah, kami akan gambarkan dulu. Okay, first kita nak ambil kita ada sunspot yang besar. So saya akan tunjuk sunspot ni mana. Boleh share screen? Okay. So kita akan buka yang macam Cik Luqman cakap tadi. Kita ada
Okay. So ni sebelum tu ni antara kami punya setup lah, okay. Behind the scene. Ni gerhana matahari separa yang kami ambil di balai cerap kami di Papar. Ya, bulan Jun tahun lepas. Tahun lepas rasanya. Okay, tahun ni lah, tahun ni masa sebelum PKP. Ya. Okay. Lepas raya. So nampak tak kami masa tu memang agak hujan, hujan-hujan. Rasanya memang data tu kalau kita nampak dekat skrin tu memang matahari tu memang ni je data yang kami dapat ambil rasanya dalam first contact. Pertengahan maksimum memang tiada langsung, okay. Akhir pun tiada. Kami set up, kami letakkan itulah kena sediakan macam kotak ni supaya sediakan pakai sebelum hujan lah katanya. Macam tu lah. So memang time ni bukan payung lah yang pakai. Ini memang dah pakai canvas yang orang berjualan tu, kaki lima tu 10x10. Kita nampak di belakang ni. So kan hujan, jadi kami nak juga ambil gambar. So kena set up ni dan kotak-kotak ni guna pentingnya untuk supaya teleskop tu tidak panas. Okay. So kami gunakan ni supaya tidak panas dan hasil gambarnya ni lah. Hanya beberapa minit ni. 21 Jun, okay. Partial solar eclipse menggunakan RCF kat belakang. So kita nampak first contact yang kami dapat dapat 316. Taklah berapa, tak complete lah, okay. Maksimum tidak ada, last contact pun tidak. Sebab lepas momen ni memang terus memang berawan. Macam ni kita kena vision lah. Macam ni kami ambil gambar untuk dapatkan full disk. Maksudnya gambaran penuh matahari. So kita tak terlampau masuk ke dalam di mana kalau ada sunspot. Tapi kami tak ada sunspot rasanya. Tiada sunspot. Jadi kami memang bagi full disk lah. So ini saya masukkan television, kena gambaran. Okay. So ni setup kami ni yang rasanya 2 minggu lepas. Ya, yang kita first live siaran langsung. Cerapan matahari. Tapi masa tu berawan, boleh nampak kat belakang. Nampak kat belakang ni agak berawan sikit lah. So cuaca tidak berapa menyebelahi kami. So, inilah setup kami. Kami pasal bawa keluar equipment ke parking kereta. Okay. So ni yang tadi pagi punya. Nampak awan, langit biru. So boleh nampak langit betul-betul biru. So kami pakai dua, LAN, solar scope dan juga RCF. So ini kami gunakan solar filter kat depan. Jenis kaca. So hasilnya nanti ni contoh lah macam Emma kongsi kata kita nak vision, gambarkan image macam mana kita nak ambil full disk matahari. Macam ni contoh full disk yang tahun lepas, ataupun kita buat full disk dan kan ada sunspot dekat matahari ni. So kita highlightkan full disk, so kan ada prominence. So kita highlight juga satu sunspot. So sunspot kat sini. Tompok matahari. Okay. Terima kasih, betul kan? Ataupun ada lagi tak? Dah good. Rasanya itu je. Oh, rasanya ada lagi. Contoh macam ni. Oh ya. Okay, ni boleh katakan sebahagian permukaan matahari. So kami nak highlightkan kedudukan sunspot, tompok matahari yang ada di permukaan matahari ni. Okay. Kita tengok sini kan, dia nombor bawah tu ada tulis AR2778. Itu adalah nama tompok matahari tu lah, AR2778. So bila kita tengok yang sekarang punya ni, okay, tengok yang hari ni punya. Kita masuk sini. Okay. Kalau tengok hari ni punya, kita nampak ni adalah website Space Weather yang mana kita boleh tengok kat mana tompok matahari tu dan apa ni nombor berapa. So ini sunspot ni dah AR2781. Okay kan? AR2781 yang ini, belah kiri ni. So ada yang dah ambil gambar ni, nama dia Maximilian Theodorescu of Magurele, Romania. Okay, di Romania. So dia dah ambil gambar ni pada 5 hari bulan, semalam. Dan inilah tompok matahari yang dia ambil. So ni besar lah. So nak berbandingkan dengan saiz bumi, besar lagi tompok matahari ni. Okay. So ni tompok matahari. So dia kata kat sini ada explosion
magnetic explosion kat 1, 2, 3, 4, 5. So ni ada magnetic explosion sedang berlaku. Okay. So kita nak, macam saya pergi tagih hari ni, lebih kurang macam ni lah. Saya nak ada topak matahari dan nak tengok kalau menggunakan filter filter tadi apa yang putih tu, RCA itu bernampak ni topak matahari begini. Dan kalau guna LAN, saya akan nampaklah prominence dia. So macam ini, ada data-data yang kami dah ambil tadi pagi. Kami buat try test lah, practice lah, sebarang lah kami buat ni. So adalah yang partial, yang paling partial ada yang bulat penuh, ada yang overexpose putih macam ni kan, ada yang topak matahari. Bezanya ini menggunakan LAN untuk H alpha ni, filter H alpha, dan ini Mylar ni lah, warna kuning. Okay. So kami banyak practice. So kami masih lagi belajar untuk mengambil gambar, mengedit. Sebab kami tengok banyak sifu-sifu punya teknik, macam mana dia banyak dia punya kitab dia. So, dia punya kitab dia, banyak cara dia. So tapi ikut selera masing-masing lah. Macam sekarang lagi-lagi sekarang ni ada apa ni, banyak software. Banyak teknik, tools yang baru ataupun tools yang lama masih dipakai. So macam saya banyak menggunakan benda yang free. Macam kita ada AutoStacker, kita ada Registack. Lepas tu kalau ada yang pakai PixInsight. itulah PixInsight. So ada tu yang berbayar lah, tapi saya kan tak mampu lagi untuk menggunakan PixInsight ataupun itulah saya masih lagi suka lagi pakai apa ni, yang free software lagi lah, masih lagi melekat lagi waktu tu. Okay. Jadi kita boleh dive in kepada editing sekarang ni. So sekarang ni kita nak ambil yang mana dulu? Okay. So kita pernah ambil mana dulu? Dan try mana ni? Kita ambil try yang full disk dulu lah. Full disk? Oh, kita ada transport dulu kan? Senang Boleh sikit. juga. So try dulu transport. So kita ada beberapa ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. So ada 12 image ya. So kan kenapa kita ambil dalam lebih daripada satu ataupun dua, so kan tengok kepada keadaan langit. Kadang keadaan langit bergelora ataupun kadang awan, dia ada macam minor apa ni, macam kata variable lah yang macam mengganggu kita punya data tu untuk dapat yang terbaik. Contoh mungkin daripada kita punya mounting ataupun pendakap kita punya teleskop, mungkin ada free play sedikit. Jadi bila kita ambil ada angin, so dia akan bergegar. So, dia lah bergegar dia, macam blur sikit. So kita akan sentiasa macam try and error, ambil lagi. Tunggu tidak ataupun kalau tidak awan kita ambil gambar. Kadang ada awan keluar masuk di masa kita ambil imaging ni, so kita tak nak ambil data yang tu, so kita eliminate. So mungkin kita boleh buang data tu. Okay, so ni contoh yang gambar dari pagi sunspot. Okay. Lepas tu kenapa kita ambil video, sebabkan dia ada frame, kita nak data yang banyak. So kita kalau ambil gambar satu-satu, kita akan dapat satu folder penuh dengan gambar lebih kurang 200 keping. So kita bagus ambil video, and dia satu saat tu boleh ambil dalam 80 frame per second. Okay, macam so kita instead of ambil gambar berkeping-keping and stack, kita bagus lagi kita ambil satu video lah. So besar video ni, kita tengok macam ni video ni kan, video yang ini berapa besar dia. Video ni tu lah 587 megabyte MB. 587 megabyte. Untuk berapa saat? 5 saat. 5 saat 500 MB. megabyte. So nampak dia bergoyang-goyang. Itu bukan mungkin sebabkan waktu ni pukul 11.40 ni dah tengah hari begini, memang ada angin. Ini Azariat. Okay. 11 lebih ni. So angin ni sebabkan mungkin kami punya mount ni masih ada wobble sikit, ada play, kami belum lagi berbaikkan. Jadi itulah
Bila ada angin sikit je, dia sensitif. Lepas tu kami mungkin macam rasanya tak balance kot kita punya teleskop. Tapi kami kalut tadi kan. So tapi macam okey juga, masih boleh pakai. Nampak lagi sunspotnya. So ini sunspotnya. Okay. So kita akan pegang video ni dan kita akan edit lah. So cara untuk mengedit yang pertama, ni bukan video. Yang pertama kita ada beberapa software. Software yang pertama yang saya pakai. So saya ada dua software. Satu ni AutoStacker. Satu lagi Registack. So bila kita buka AutoStacker, ini AutoStacker lah. Okay. Kalau untuk PC, PC boleh lakut terus Registack. Okay. Registack ni pun software satu lagi. Registack. Okay, ini software juga. So dua software ni kerja dia adalah daripada video tadi kan kita ambil video, kita masuk sini dan dia akan stack, dia akan tempel semua frame dalam video tu menjadi satu keping gambar. Ya. Yeah. Okay. Contoh kalau yang satu saat video ada dalam 80 frame. So kalau untuk video yang 5 saat kita akan dapat kali 5 lah. Kali 5, 80 kali 5. So kita akan dapat 400 frame. Beberapa keping tapi dalam bentuk video. So software ni macam Imam cakap tadi, dia gunakan untuk dia pecahkan daripada video tu kepada gambar dan gambar tu dia akan stack balik untuk jadikan satu keping gambar. So, hasil yang terakhir. Saya akan cuba try dulu pakai Registack. Ya, kejap. Tadi kan, tadi. Okey, ini video sekarang ni, video rata-rata ni semua dalam hard disk. Which is tak bagus kalau kita nak edit gambar. Jangan letak dalam hard disk sebab nanti kita punya reading dan juga write speed akan mempengaruhi. Sekarang ni semua data dalam tu. So kita punya walaupun 3.0 punya biru punya USB pun still tak bagus. So kita ambil ni, kita copy letak di desktop. Okay, letak di desktop. Okay, ni tutup lah. So kita ambil ni, kita buka. Okay, kita try register dulu sebab saya tak pasti laptop saya mampu atau tidak. Try dulu. Okay, sudah keluar satu window. Klik je, open. Klik. Okay, bawah ni, register ni, dia boleh stack beberapa jenis file. So dia ada video, MPG, AVI. Video 3, AVI, MPG, MPEG. Okay. Lepas tu gambar. Bitmap DMP, dia ada fit file pun format gambar. Lepas tu ada JPEG, still image, JPG, TIFF. Semua ni adalah SIR tu adalah video. Ini kalau kita pakai Shopcat ni adalah keluar dekat SCR. Ada suara. So Zumat ada komen, dia kata software yang belum camping-camping lagi guna. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz, boleh pelan-pelan je tu. Saya pun masih belajar ni Ustaz, tapi insyaAllah lah pelan-pelan kita ni. Okay. Ada peningkatan dah tu. Gambar-gambar hilal tu, dah proses gambar tu cantik dah tu. Okay, nanti next step kita akan explore pula macam mana untuk Ustaz, gunakan gambar matahari ke kan. Boleh Ustaz. Boleh tu pelan-pelan tu. Cantik dah tu. Hilal dah cantik dah. Kan? Nanti next step lagi Ustaz. Kiranya Ustaz dah mahir lah, boleh lah guna teleskop kan. Sekarang ni kita kena kenal dengan apa lagi, dengan gambar pula, dengan kamera, dengan software yang boleh guna nanti. Tak apa Ustaz, kita mahirkan lagi dengan kita punya teleskop. Lepas tu kita go on dengan kamera pula lepas ni kan. Lepas kamera kita pergi ke software pula, editing. Betul. Pelan-pelan je tu. Okay tu. Okay. So bila dah masuk sini kan, ini window untuk buka Registack punya. So kita klik kita punya ni. Masuk. So bila dah masuk sini, okay, inilah dia akan tunjuk. Itu dia. So kat sini ada bawah ni kan, tu so frame 1/305. Maksudnya inilah frame yang pertama dalam 305 keping gambar. So dalam video tadi tu ada 305 keping gambar. So kita boleh pergi mana-mana frame kita nak, boleh je pergi. Apa ni pun boleh. So kita sebaiknya kita carilah frame mana yang kita paling cantik, paling sharp, paling yang tak bergelora ke apa ke. So nampak daripada first frame sampai ke masa Mas tarik slider tu kat bawah, still nampak pergerakan sunspot tu. Macam maksud dia ada
gelora. Gelora. Macam kira lapisan spiral lah yang tidak berapa cantik. Rasanya panas lah kita punya. Haba. Dekat dengan zinc bumbung tadi. kan. So kita kena kami punya apa? Practice lepas ni kena keluar sikit daripada zinc yang dekat sangat dengan zinc ni. So, kami punya rumah ni tak ada balai cerap tetap. Jadi kami kena angkat teleskop keluar masuk. Jadi kami pacak je mana yang boleh tadi. Kami pasti apa? Kami akan cuba lagi lepas ni ya. Lepas tu sebelum tu ada Syahira. Dia tanya, so teknik imagen matahari ni sama dengan planetary imaging ke? Ambil video 8 frame second, lepas tu take gambar berdasarkan video tersebut. Ada time limit tak untuk video tersebut? Atau lagi lama image lebih sharp? So ada komen tak? Teknik dia untuk planetary dan matahari lebih kurang sama. Bila kita ambil video untuk ambil data matahari dan planet, bulan pun boleh juga ambil video. Saya lagi suka kalau ambil gambar bulan pun saya guna video. Ambil CCD pakai video. Dan sebabkan bila ambil gambar, ambil video, kita bukan kata nak sharp tapi lagi banyak detail. Lagi banyak data yang kita dapat. Datanya lebih banyak dan dia lagi so bila ambil satu video kan, tak semestinya ambil video dalam 1-2 minit tau. Boleh ambil video ni dalam 5 saat. Ada 10 video 5 saat macam tu. Tapi biasalah kalau objek-objek ni dia bergerak. So dalam 1 jam tu bergerak lah dia. So perbezaan dia. Boleh buat time lapse. Kan. So bila dah edit gambar tu boleh time lapse kan. So apa tu, yes, dia lebih kurang macam tadi, sama juga dengan ambil gambar bulan, better ambil video lagi best sebabkan kita boleh, nanti kita tengok lepas ni kan, yang pasal Registack ni, lepas dia Registack tu dia ada wavelet, yang tu dia akan naikkan detail yang dekat permukaan dia ni. Tu salah satu feature yang penting lah untuk semua planetary imaging, termasuk matahari, wavelet tu, yang mana dia akan naikkan detail kan? Ya. Dia akan naikkan detail. Dia bukan macam gambar DSO tau, macam deep sky object, ambil gambar nebula ke, ambil gambar Milky Way ke, dia tak akan ambil video sebab kan dia perlukan exposure yang lama. Dia perlukan didedahkan lama. Sejak kena ambil, satu masa dia kena pembukaan dia kena dalam 30 saat, 1 minit, 2 minit. So itu kena tracking. So macam ini tak perlu buat dia cerah. So kalau kita punya alignment pun tidak berapa cantik, rasanya tidak menjadi masalah. Aku kira okey juga. 2 saat lah. Tapi sengsara lah. Bila pakai video ni, dia satu kita jimat masa. Kalau instead kita ambil sekeping gambar, kita ambil satu keping gambar. Ya, macam satu saat satu keping ataupun satu saat ada 80 keping. So mana lagi elok? Jimatkan masa. Okay, sebenarnya boleh kita teruskan kepada step seterusnya. So lepas ni dia akan set align point. So dia minta, so kita ambil satu frame yang kita nak dan kita letakkan yang kita akan tekan kat mana kita nak align. Macam saya suka tekan macam tempat yang ada detail lah. Saya pastilah macam banyak lah orang yang mana banyak cara lah. Mungkin saya tak letak banyak sebabkan saya tahu saya punya kemampuan laptop ni tak tinggi. RAM 12 GB saja. Dah 6 tahun dah. Laptop ni dah 6 tahun So saya harap semoga okey. So bila tekan align, dia akan align kan frame lain dengan alignment point tadi. Okey. So ini kita akan tunggu. Kita tunggulah dia. Tengok kat bawah tu dia dah keluarkan berapa percentage dia tengah ambil. So okay dah. Sebaliknya janganlah kita buka benda lain sebab tu ni kan Chrome ke. Macam sekarang Chrome buka. So ini risau je ni. Kalau sekarang kita tengah buat live ni tapi buat imaging takut jadi lambat, jadi slow. So ini nampak tak ada warna hijau ni, pergerakan matahari tu dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Okay. So apa nak buat, akan start Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, kalau dia bergerak tu okey lah tu. Okay. So yang ini mau tak mau kita kena tunggulah. Okay. Kadang kami pernah ambil gambar bukan yang planetary tapi gambar-gambar macam nebula yang kadang kita stack ikut kemampuan PC. Dia tak mampu nak ni, so kadang kalau dulu kita pakai deep sky stacker.
Untuk Dia gambar SS. untuk gambar Nebula. So kadang Betul. satu malam tu kami biarkan. Kami start malam, esok pagi baru siap dia stack. Alhamdulillah. Okay, ni hasil dia. Inilah hasil dia. Selepas kita stack. So memang kan blur sikit lah. So lepas ni kalau kita nak save image boleh. Macam masa tak nak save pun tak apa. Kita wavelet terus pun boleh. Okay. Inilah dia. Wavelet ni lah satu macam magic tau bagi saya. Macam dekat Photoshop pun tak ada benda ni. Yang mana kan? Okay, yang belah kiri ni dia adalah panel untuk bagi detail dia naik. Okay. Macam dia ada layer tau. Layer pertama sampai ke 6. Okay. Yang belah kanan ni function dia lebih kurang macam dekat Photoshop. So saya akan kacau yang belah kiri lah sebab saya nak edit yang colour semua ni saya akan edit dalam Photoshop je. So tu tak apa sangat lah. So yang best kat sini adalah yang belah kiri. Okay. So apa dia buat di kita kita saya akan tekan ni show processing area. So dia akan proses ni yang dalam petak ni. Okay. Rasa macam nak gerakkan dia boleh, tekan je. Saya nak dia proses dekat area sunspot. Okay. So seterusnya kita akan naikkan ini. Tak nampak sana. Okay. Ini maksudnya dia akan sharpkan kat tengah ni. Oh, dia naik sampai lama noise. So tak nak noise sangat. So layer kedua dia akan lagi kecil. Area yang dia proses tu lagi kecil pada area pertama tapi lagi ke dalam lah macam tu. Okay. Adakah ini out of focus? So mungkin sebabkan data kami ni agak out of focus kan. So okay. Lepas ni, bila kita dah buat sini kan, kita akan tekan do all supaya dia buatkan semua tempat. Not better. Kenapa? This is good. Okay, inilah hasil kami pagi tadi. Sunspot. Apa sunspot tadi ni? AR berapa? AR 2 something. Sekejap. Mana? Tekan home. Ni. 2781. So inilah hasil kami pagi tadi. Okay. So lepas habis ni kita boleh tekan save image. Oh, dia tak tekan. Dia cakap dia kata awak tak tekan do all. Tekan do all dulu. Okay. Yes, is good. Okay ke? Dia tak nampak sangat sebab kita bukan pakai yang filter putih. Itu baru nampak dia punya hook dia. So dalam Registack ni dia dekat panel sebelah kiri atas tu dia tunjuk dah. First kita kena select image, lepas tu dia ada ikut dia punya tab dia. Tab dia dah. First daripada kita yang hijau tu untuk masukkan dia punya ni. Gambar. Lepas tu kita buat align, selepas align kita akan buat stack. Dah stack dia akan terus ke wavelet. So follow yang panel kat atas tu yang warna hijau tu. Okay, click by click. So daripada kiri ke kanan lah. So kita akan buat align point, dia akan buat stack dan dia akan buat wavelet. So kita masukkan dalam bila dah do all tadi, save image ni. So saya suka letak macam katalah ni sunspot AR 2781. Satu yang dah wavelet So dia bukan akhir lagi lah. So kalau katalah kita lepas ni nak masukkan dalam Photoshop tu kan. So saya save. Bagus masuk dalam ni dalam folder. Buka folder barulah. Okay. So ini just matahari. Hari ni 6 November. Okay. Masuk sini. Save. Okay, sementara tu dia dah save dah. Ya, save dah. So kita nak add pun boleh. Okay, lepas tu kita tengok soalan. Ada soalan ni daripada Syahira, soalan tambahan. Dia tanya, kalau image banyak sangat dalam satu video tu, macam mana nak sort out image yang tak diingini?
Jangan risau dengan image yang tak cantik yang dalam dalam video tu. Sebab kan katalah tiba-tiba tengah tu ada burung lalu ke kan, apa kapal terbang. Jangan kapal terbang lawa tu. Tapi kalau macam ada burung lalu ke kan, jangan risau sebab software ni akan pilihkan untuk kita. Dia macam dia akan ambil yang the best. Kita tengok apa tadi berapa banyak film dia yang dia ambil kan? Kita buat balik tak? Try balik. Kita try balik. Okay, kali ni kita try. Macam pakai auto stack ke? Kita pakai register balik Kita gunakan register balik. Terusnya dia ada feature yang mana dia akan beritahu berapa banyak frame yang dia dalam software ni dia akan ambil yang the best frame yang kita dapat, yang kita peroleh tu. Mungkin setengah frame waktu yang masa 5 saat tu, mungkin 2 saat tu dia akan bergegar. Mungkin waktu tu lari sangat ke apa ke, dia tak ambil tu. Kita balik So okay, open. Open. Maaf laptop lambat. Okay. Kita buka. Okay, kita try align. Okay, align. So untuk tips untuk kita buat align point ni, better kita gunakan yang mana ada feature yang ada dalam frame tu. Contoh macam sunspot, kita pilih sunspot lah. So dia nanti bucu lim matahari tu, bucu matahari tu supaya senang dia nak buat alignment. Macam ni kan, nampak ni dia dapat low quality 81.66%. How? Okay. So process limited to 305. So yang ni semua lah ni. Stack size 286. Low quality 81%. So low quality betul gambar ni. Mungkin ada fokus kot. Okay. Tapi yang ni dia ambil semua. Ni dia ambil semua. Dia stack semua ni. Dia stack semua 305 gambar. So mungkin kira walaupun semua teruk, semua dia ambil. Okay, tapi kalau kata ada burung apa ke, tu dia akan keluar lah. Tapi rasa macam last, katakanlah saya pernah jadi frame saya lari. Dia punya gambar dia macam double lah macam tu. So apa saya buat, saya stack balik. Saya guna balik video yang sama, stack lagi sekali. Tapi stack lagi sekali tapi cuba tukar align point. Ya, sama juga dia pakai 305. Okay, dia boleh stack size nak number 305. Saya sama juga. Sama. Saya cantik lah ni. Okay, ni telah contoh kalau kita gunakan registack. Maksud satu lagi, macam saya suka simpan scheme yang kita letak tadi tu. So saya ada yang lama punya, macam lain ni, ni banyak bulan lah. Bulan-bulan Jupiter. So matahari masih tak ada lagi. So ini adalah percubaan saja. So fungsi ni apa dia? Apakah fungsi yang scheme? Maksudnya? So adakah dia akan save kita punya workflow editing ni ataupun? Tak, dia save ni je. Dia save yang apa nombor-nombor yang kita letak kat sini ni. So means kalau kita ada gambar yang lebih kurang sama, kita nak gunakan sama cara editing ni, just kita apply je. Apply je. So kita padahal saya nak hasilkan ni kan. Cuba do all. Do all dulu. Macam mana ni lagi. Yang bagus ni yang bawah ni kan. Ni bagus untuk macam bulan tau. Bulan dia akan naik yang detail kawan yang kecil-kecil tu Ni ada. Tapi kalau detail yang besar-besar ni, ambil yang besar-besar ni. Okay. So lepas habis ni, kita tekan je save. Save skema ni. Save, kata tadi apa? Sunspot. Nah, tulis tarik. Tahu apa objek ni. Tahu lah ni 7 Julai. Apa ni kan? So 2019, 2020. Itulah dia. Okay. So kata nak pakai balik ni, kita load balik scheme. Load, tekan Sunspot. Open. And then dia katakan lah. Dia akan masuk sini. So kita tak ada lagi isu yang kalau terlupa tadi kita berapa kita
first layer tu tarik berapa tahun kita tak perlu nak tulis Tak payah tulis dalam buku nota. Kita just buat yang mana rasa the best dan kita save kan Nak skema tulis ni. pun tak apa, jangan risau. Kami okey je. Kami je malas. Tak apa, tu benda boleh. Proses pembelajaran. So ini adalah gunakan Registex lah. This is the best. Apa lagi? Okay, ni menggunakan data matahari. Data matahari yang pakai RC8. So kita ada juga data matahari memakai mana? Sekejap, saya buka balik software Registex ni. Okay, software Registex. Ni Alright. So, kita buka balik. Ni saya dah save semua gambar-gambar ni dalam desktop untuk menyenangkan kerja. Ini pula menggunakan LAN, Keshafa. Teleskop matahari. Teleskop matahari. Okay. Ini juga apa tu, sunspot. Ni ada tak gambar sunspot ni? Sekejap saya check dulu. Sunspot ada. Ini dia. Okay lah, boleh. Dia ada yang overexpose. Okay. Boleh. Okay. Boleh sama juga, bila buka select, tekan select ni dia akan buka folder tadi. So inilah dia. Show full image untuk tengok yang besar sikit lah, zoom. So ini dah sunspot tadi tu. Dan sini ada sedikit flare. So kita select align point. Ini apa panggil yang ni putih ni? Fakula. Okay. Align. Kita tunggu. So lepas ni macam untuk ni kan line teleskop matahari ni, saya lagi suka lepas habis stack ni, saya akan masuk ke dalam Photoshop. So kita punya workflow ni ini adalah step yang pertama lah. Okay. So final image tu, final touch up tu kita akan buat dalam Photoshop. So ada yang tanya, kalau nak ambil gambar-gambar macam DSO ke apa hari ni tak perlu edit ke? So memang tak ada yang gambar-gambar ni yang tak perlu edit. Oh, cantik. So kebanyakannya memang kita akan perlu edit untuk naikkan detail, naikkan feature yang ada dekat sesuatu objek tu. Contoh macam matahari ni dia ada sunspot. So kita kena naikkan data sunspot tu. 520 keping gambar. Okay, ini 500 keping gambar. So apa ni macam mana tu lah, kita kena visualize kita punya gambar nanti macam mana. Nanti nak ambil gambar macam mana apa. So sebenarnya tadi kan nampak sunspot, tapi saya nak ada apa tu, dia punya flare dia. Jadi kami ada ambil gambar, ada juga dia punya flare, dia punya data dia akan overexpose. So data dia begini. Saya play. Tu. So ni sunspot di sini. Image yang sama kan ni? Ini kawasan yang sama, video yang lain. Data dia ini yang lagi overexpose. So boleh nampak dia punya ada flare kat belakang dekat tepi. Yeah. Okay. So ceritanya kisahnya so kita dapat tadi kan. Tadi ni kurang sikit nampak flare dia. Tadi nampak. Yang ni tadi tu tak nampak sunspot, ni nampak. Macam filament lah ni. Atas ni. Filament. Kan panjang ni, cacing ni. So salah satu lagi feature yang ada dekat kalau kita gunakan teleskop matahari ni, LAN Solarskop ataupun Coronado teleskop matahari, mana-mana teleskop matahari lah. Ada yang teleskop matahari atau ada yang bukan pakai teleskop matahari tapi dia pakai satu, dia macam CCD, quark. Kita panggil quark punya imaging. So kita boleh nampak lah, boleh nampak filament, struktur permukaan matahari.
So not bad data kita ambil pagi tadi ni. Keras sangat. So editing yang sama, step yang sama tadi. Kita buat alignment, align, stack dan last kali ni adalah wavelet. Kalau kita nak guna balik wave skema yang gambar tadi kita guna, just load skema. Tapi tak sama. Tapi sebabkan ini menggunakan line teleskop. Ya. So dapat perbezaan dia. Lari. So agak kasar sikit lah. So saya tak nak. Bila saya tak nak, saya kurangkan dia. Tak nak dia kasar. Boleh lah. Kasar sangat ni. Bila kita terlampau letak naik tinggi kan, dia akan ada bintik-bintik tau, macam noise. So kita tak nak tu. So untuk saya lah, saya tak minat benda tu. Okay. Do all. Nampak halus sikit begini, nampak sikit ni. Okay, dah puas hati, kita save image. So, mana tadi tu? Matahari. Ini sunspot ni prominent. Sunspot ni prominent. Run. Panjang namanya. Kau. Sebaik ni lah. Okay. So dah habis ni kata nak edit yang satu lagi tu, tak payah kita keluar. Just tekan balik select. Okay, edit balik yang kita nak. Start. So biar putih di sini. Set alarm point. So selalunya kalau yang gambar untuk yang macam ni, align point kita letakkan dekat bucu lah. Tapi kalau kita letak align point dekat tengah-tengah tu, memang data tu memang overexpose, dia dah guna so tak perlu. So align point yang ni kita letak dekat bucu matahari. So Farid ni ada komen, dia kata image matahari ada flare. Pagi tadi memang ada ada 2, 3 besar flare. Macam prominence ke? Pagi tadi. Come on Farid. Macam mana langit di Kelantan? Okay. So mungkin boleh kongsikan keadaan langit dekat Kelantan. Okay, not bad. So kita ada 542. So kalau nak cepat processing ni, kita kenalah pakai yang processor yang tinggi sikit, RAM yang tinggi sedikit, supaya masa tu dia software ni proses taklah mengambil masa yang lama. Okay, dah siap? Dah siap. Habis stack. Wavelet. Besi. Licin. So mana dia buat processing ni? Oh, okay. Saya fokus sini lah. So kita nak tengok kan, alamak macam nak tengok luar ni susah sikit kan. So kita nak tengok yang fokus kat tengah ni. Ui, nampak sunspot lah. Ada. Rupanya ada. Walaupun cerah macam ni, ada tu. Okay, tak apa. Kita nak tengok lagi dekat kan. Mana tu? View zoom. Okay. So dia akan keluar satu window. So dia kata press control and move mouse to release control to set zoom area. So tekan control. Saya nak tengok situ. Adakah dia okey sudah? So sementara Rima tengah cari resepi untuk bagi image tu cantik, tengok komen daripada Facebook. Farid dia kata, okay, ada ambil data tadi, cuma tak sempat nak proses lagi. Okay, tak apa, kita ambil take time. So mungkin malam ni ada masa sejuk sikit, boleh proses. Okay. Tak apa Farid, saya tagih kalau punya gambar ni. Tunggu. Okay. Farid kata, langit clear, cuma kadang-kadang berawan juga. Okay. Itulah masalah kita kalau di tropical ni, sebabkan ujung-ujung tahun ni dia cuaca agak kadang tidak menentu. Kami di Sabah ni sebabkan baru lepas taufan. So
Windows untuk langit cerah tu kadang 1-2 hari je. Lepas tu awan masuk balik lah. Bila awan dah masuk memang tutup bungkus equipment, tak balik semua. So kita rehat dulu sebentar. Rehat sebentar untuk ambil gambar. Tunggu lagi bila ada langit yang clear. Okay, siap. Save image. Mana gambar sendiri? Matahari. So, ini prominence pula. Flare lah. Okay, kita dah ada 2 gambar. Tadi kita ada gambar yang ada expose di mana kita dapat tengok sunspot. So yang Ima baru edit tadi adalah gambar flare. Objek yang sama, tracking yang sama, maksudnya tracking sama. Dia cuma perbezaan dia ada exposure. Maksudnya satu tu kita buatkan under, satu tu kita buatkan over. Over supaya kita dapat tengok solar flare yang ada. Okay. Bukan. Salah buka. Tekan. So ni kita kena buka Photoshop lah. Stress. Bukan. Ni bukan. Salah ni. Tekan ni. Kita kena buka. Nanti tak balik tak boleh. Tengah hang. Ada siapa nak sponsor ke? Sekejap ya. So ni lah masalah kalau laptop yang 6 tahun. Ya, 6 tahun lah. Kira 6 tahun. Walaupun 12 gig. So selalunya data planetary ni memang kadang satu image tu macam tadi lah 5 saat punya video tapi dah 500 MB. So mengambil masa untuk proses kalau pakai RAM yang rendah, prosesor yang tak berapa nak laju. Sekarang kita start lagi dekat nak buka Photoshop ni lambat sikit. So nanti apa kita buat, kita plan okay? Apa kita buat, kita akan ada 2 gambar tadi kan, 2 gambar matahari tu, satu sunspot, satu gift flare. So apa saya gambar ni, saya plan untuk saya akan mergekan dia, cantumkan dia. Sorry, maaf semua. Okay, apa saya buat, saya macam ni lah. Saya gambar bulan ni, saya akan merge. Tu dia, Photoshop. Tambah juga buka. Okay. Buka je, open. Buka balik gambar tadi tu. 2 gambar ni, no. Ni sama ini. Jangan ambil kita gambar yang lain teleskop. Boleh ke? Saya tiba nak buat kan. Lain. Dia punya kita boleh buat tipu tu. Tak lah. Lain. Okay. Keluarlah begini lah. Kisahnya. Panjang lagi perjalanan kita ni tau. Okay, macam mana nak masuk sini? Sekarang ni kita nak yang luar dia ni. Tapi kita nak yang dalam dia ni. Sekarang masuk mana? Kan? Sekarang ni kita nak ambil yang dalam masuk ke luar. Jadinya kita ambil ni, select ni, drag saja ke sini. Susun dia elok. Itulah dia. Perbezaan dia. Dia bergerak sikit. So, kita nak susun dia, nak bagi dia cantik skrinnya. Kenapa dia bergerak? Okey, nak cantik sikit. Apa saya buat? Mana difference ni? Kita tukar blending mode. Ya, ni mode ni Ni ada dekat layer ni, atas layer ni ada blending mode dia. So, saya tukar pada blending difference. Color dia pelik betul. Okay. So, bisa gerakkan yang dari atas ni. Nampak tak? Misalnya. So, saya akan bagi rapat sikit ke sana.
Kita gerak ke kita ni. Kita gerak lah. Gerak tu. Macam ni. Kan? So yang macam dia ke atas sikit. Ke atas. Tak. Bukan. Sebenarnya kita bukan nak samakan frame yang layer atas ni dengan frame belakang. Kita nak samakan image matahari ni. Ya, rasanya macam kita kena ke kanan sikit. Oh. Gunakan keyboard. So lah. Kalau kita buat normal, kita turunkan opacity dia. Kurang macam tu lah kan. Okay. Rasanya macam ni kot. Okay. Next, apa kita nak buat? Kalau kita nak select, kita tak nak yang hitam ni di luar ni. Kita nak. Okay. Kita tak nak. Kita nak yang dalam ni je. Apa kita buat? Kita kena select yang luar ni. So kat sini banyak cara tau. Ada setengah orang suka pakai color range. Select, dia tekan, terus sentuh. Cara saya suka juga lah. Saya akan select menggunakan, mungkin pakai quick selection mode. Kan? Tekan di sini. Dia select dari situ. Okay. Rasa macam tak puas hati, kita tekan select and mask. Okay. So dia tengok, dia akan select yang ini. So dia select sekali dengan tu tau, dengan yang warna kuning ni. Saya tak nak, saya nak yang kuning ni. Ni saya nak. Kalau saya nak, dia kat sini. So yang atas ni view mode ni adalah apa ni, macam kita nak tengok macam mana. Nak tengok adakah kita nak preview sebagai ada semut-semut ke, ataupun macam apa, ni kulit bawang dia cakap, ataupun overlay atau on black. Yang hitam tu select, atau yang putih atau hitam putih, ataupun boleh. Tapi nak tengok atas layer ni, atas layer maksudnya yang select yang ini lah. Okay. So saya nak dia tak ambil yang ni. So dia tak ambil ni, aku kita buat. Okay. Yang bagusnya yang ini ada edge detection, yang mana dia boleh tengok, dia akan pilihkan kat mana dia punya radius, dia punya yang mana dia ambil. Okay. Ni smooth ni bagi dia transition dia smooth. Yang ni dia akan soften kan. Dia akan bagi macam tu nampak tu. Dia tak nampak ketara sangat, dia tak kontras. Ni kontras. Macam-macam betul-betul satu garisan. Ni kita boleh anjakkan dia punya edge dia. Okay. Ataupun kita pakai yang ini. Kita boleh. Tolonglah dulu. Alamak. Sekejap, sorry. Size. Itu size dia. Okay, ini dah size dia. So kita boleh, kalau positif ni, nampak dia ambil. Okay, contoh je, contoh. So negatif ni, dia saya tak nak dia select. Mungkin kotoran di monitor. Tak kan? Sunspot. Kan? Okay, so dengan manualnya, cara manual kita buat begini. Lepas tu ambil. Okay. Ni, so yang ni kena buat halus sikit lah yang ni. Kalau lagi halus kita boleh zoom in lagi lah. Kalau pakai rajin tu zoom in lagi. Okay. So kalau kita invert, dia ambil yang luar. Dia select yang dalam.
adakah ini yang kita mahukan? Gitu. Okay. So kita tak nak yang ni. Ya, macam kita perlukan putih-putih tu, nampak putih-putih tu. So kita kena buat fader pun kan. Okay. Kita buat fadering. Sini kita buat fadering. No. Atau kita shift edge ni. Betul. So dah nampak dah gambaran sikit. Dua image tadi kita combinekan. Satu yang overexpose untuk kita dapatkan data solar flare. Satu yang kita underexposekan supaya kita dapatkan permukaan matahari. Semua okey. So sekarang ni apa kita buat? Kita boleh buat satu channel baru. Ada channel di sini. Apa tu macam ni? Tak ada. Kita tak ada channel, tak apa. Kita tekan masking. So yang tadi tu yang di select tu dia akan jadi mask. Okay. So kita dah hilang lah ini. Okay. Kalau kita disable layer mask. So ni ada balik. Okay. So kalau kita letak masking, bila letak masking balik, dia ada lah. Dia select yang hitam tu dia tak nampak, yang putih tu bagi nampak. Okay. So saya rasa macam kanan sikit lah. So saya So rasa macam tak smooth kan. Apa kita boleh buat? Suka rajin ya. Kita paint saja ni. Tapi jangan paint atas gambar, paint atas ni masking ni. Okay. Kalau nampak macam garisan ke, bagi dia blend in kan. So kita letak warna hitam. Warna hitam, blend in kan dia. Jangan letak opacity, janganlah tinggi-tinggi sangat. Saya cukup rasa saya nak selera supaya warna garisan tu tak nampak sangat. Yang belakang, yang depan. Okay. Alright. Okay. Alright. So, dah daripada gambar yang begini, dia punya ada dalam dia. So yang ini kita boleh crop, yang luar ni kita boleh crop. So rasa macam saya nak tambah lagi lah detail dia. Boleh tak? So kita crop dulu. Nak crop, suka pakai apa? Pulanglah berapa ratio. Saya nak ratio ni seperti saya lah. Gitu kan. Pulanglah rasa nak letak untuk poster ke, tak untuk infografi ke. Dipersilakan. Macam ni saya ada lagi lah. Saya tak nak ada warna luar tu. Okay. Centerkan sunspotnya. Rule of third. Check. Okay. Lagi tengah ni. Lagi. Crop balik semula. Ya. Crop balik. Okay. Alright. Nah, itulah dia. Okay, sekarang ni matahari warna pink okay, gitu. Okay, saya nak combinekan mergekan dua gambar ni, tapi saya tak nak hilangkan dua layer ni. Kot lah nak apa-apa kan. Okay, apa saya buat, saya tekan macam mana ke? Saya boleh kot image ni. No, layer. Bukan merge visible satu lagi. Tekan Ctrl Shift Alternate E. Dia keluar layer baru.
Control Shift alternate E. Okay. So kat sini cari filter. Filter. Yalah, filter lah. Camera raw filter ni. Di sinilah saya mainkan gambar. So dia akan keluar satu window. Di sini lah nak tukar warna dia ke, nak kasih sharp lagi ke, sharp lagi ke, naikkan warna ke, naikkan lagi ke, kurang lah. So ini kira dah dalam 80% sesi editing lah kan. So final nanti mungkin kita akan letakkan info gambar. Contoh macam apa gambar ni, matahari dengan sunspot ke, sunspot dengan solar flare ke. Lepas tu info yang lain kita letak adalah apa equipment yang kita guna pakai untuk ambil gambar, teleskop apa mount, bila dan masa yang kita ambil. So data-data ni kadang kita boleh rujuk semula. So bila dah tarikh masa tu kita tahulah perbezaan. Kalau kita nak ambil gambar 2 hari selepas ni ataupun esok punya gambar pula, so kita boleh compare kan kedua gambar yang kita ambil hari ni dan juga mungkin esok. So mungkin ada perubahan dari segi mungkin flare tu mungkin mengecil ke, ataupun ini flare ni mungkin dalam proses nak jadi prominence. Okay. Macam kalau puas hati tu, saya akan tukar dari segi macam colour lah. Saya prefer colour dia macam warna orange kuning. Macam apa? So shadow ni adalah yang warna gelap. Highlight ni yang berwarna cerah. So saya tak minat kontras, saya tak suka gelapkan yang gelap dan cerahkan yang cerah. So kita gunakan shadow dan highlight. Mungkin highlight pun kasih kurang sikit sebab dia macam terbakar. Terbakar. Alright. Mungkin itu saja. Tambah lagi. Haze. Lagi haze ni. Okay, so nampak perbezaan daripada warna tadi. Kita mana Emma telah buat sedikit adjustment menggunakan camera raw filter. So kita camera ubah. filter macam Lightroom lah, yang kita just tukar basic punya tweaking lah. Tweaking yang basic je. Contoh macam white balance. Ya, white balance. Highlight shadow. Kalau ni kan. So final image apa yang kita nak. So Ibu kata tadi kita dah ada vision kan. So kita nak highlightkan dalam gambarnya adalah sunspot dan juga solar flare. So kita dah dapat dah mungkin dalam 80% gambar ni dah siap. Kita dah combinekan kedua-dua gambar, sunspot dan juga solar flare. Dan last sekali mungkin kita akan letak info dalam gambar. So kita boleh rujuk dalam website Space Weather ini. Okay. So yang 2781, so kita boleh gunakanlah masukkan teks ke dalam. Saya ada macam ni. So terpulanglah. Kita nak letak box fill warna. Itu dia. Opacity. Okay. So yang ni mengikut kita punya vision lah, creativity kita lah nak letak susun teks tu macam mana. So kalau nak letak watermark, persilakan letak watermark untuk jaga kita punya hak cipta.
So macam kami memang akan letak lah watermark. Saya nak selera cukup rasa. Ni cukup rasa saya nak selera. Okay. So yang mana baru join kita ni tadi kami 2781. Tadi pagi kami telah mengambil gambar so tengok ada sunspot, lepas tu ada solar flare, ada prominence. So kami ambil gambar. So sekarang kami dah Emma dah buatkan macam mana kami combinekan dua gambar yang satu gambar permukaan matahari sahaja dan satu gambar lagi adalah solar flare matahari. So dia ambil menggunakan setting berbeza tetapi frame yang sama. Maksud dia satu frame tu kita under kan, satu frame tu kita over kan. Supaya kita dapat detail yang under tu kita dapat detail sunspot. Yang satu gambar yang over tu kita dapat detail untuk solar flare. So tadi kita dah buat dalam menggunakan software Registack untuk naikkan sedikit detail di permukaan matahari dan juga solar flare. Kita perasa lah. Okay. Dan last kali kita letakkan info gambar. Contohnya letak ni apa gambar ni? Tumpuk matahari AR2781. Mana dapat nak tahu ni apa nama sunspot? Boleh cek dalam website Space Weather. Okay, dia akan tunjukkan ni adalah sunspot 278. 80 ya. Sini image yang tapi hari yang sama. Okay, last sekali mungkin kalau nak letakkan watermark, so boleh letak ya. Selesai. So dah siap. So inilah hasil. Susah sangat. Okay. Okay, dia punya workflow tadi kita first kita ambil gambar, masukkan ke software untuk stacking video. Dah siap daripada sana, kita masukkan ke Photoshop untuk kita buat final adjustment. So ini adalah workflow step yang kami gunakan. So kadang lain orang berbeza dia punya workflow. So ada cara dia tersendiri untuk hasilkan gambar tu. So kita boleh refer lah banyak cara dari dekat YouTube ataupun mana-mana website astrofotografi macam mana mengambil matahari ni. So yang kami gunakan inilah. Simple lah, yang senang, yang tak banyak kerana je. Simple. Tapi bagi kami ni banyak lagi boleh kita buat. Macam-macam kita untuk memperhalusi dia, macam-macam lah sebenarnya. Ini yang separa ni lah, bukan yang full disk. Macam full disk ni lagi lah kena betul elok-elok dia punya apa ni? Bucunya. So ada cara yang lagi halus lah, kena jaganya. Okay, apa tu? Kita untuk editing ni
untuk setiap objeknya berbeza. Tapi kalau macam ni lah, salah satunya untuk matahari lah. Mungkin lain orang lain cara macam saya cakap. Dan untuk kami ni dia dah okey, bagi kami okey lah. Maksudnya kalau rasa lain orang boleh boleh share lah. Kita sama kita belajar cara editing. Asal nak buang noise ke apa ke, nak tukar warna dia hijau ke suka hati lah. Tapi katakanlah ini, tapi saya tulis sini ni gunakan line, orang tu tahu dah macam mana patutnya warna dia bagaimana kan. Okay. So kita tulis tu composite, itu yang luar macam berbeza. Yes, enter save. Sorry, kita akan save sebagai Save JPEG. as final sebagai JPEG. Yeah. So final, kita kena tulis lah final. Final plan line nama. Okay, cantik. Okay, kalau untuk siapa yang nak untuk print kan, bagusnya buat begini. Ini size ni kasih, sekarang ni 72, naiklah 300 ke, nak print sebesar kan. So dia punya detail dia lagi banyak lah. Save ni pun boleh sebagai JPEG. Kalau nak print mana-mana ke. Okay. So akhirnya gambar kita jadi begini. Okay. Nak try yang tadi. Okay, dia hang lagi sekali. So tak tahu kenapa. Tak boleh buka. Why tak boleh buka? Kenapa tak boleh buka? Tak boleh buka. Kejap. Mana matahari? Cari sini yang ni. Dah berbunyi dah kita punya laptop ni. Tu dah dia. Okay. Rasa dia punya ni terbalik kita punya ni. Patutnya rotate sikit lah. Tapi ni tak apa. Matahari tetap bulat. Okay. Alright. Kalau yang tadi kan. Okay, ni gambar yang menggunakan RCI tadi. So nampak ketara sikit lah dia punya sunspot. Bahagian yang hitam dengan yang slightly orange tu. So agak ketara sikit lah. So itu bezanya menggunakan filter Myla ni. Untuk sunspot memang cantik lah menggunakan filter ni. Okay. So certain orang dia suka nak bagi nampak lagi jelas, dia kadang menggunakan mono. So dia invert pergi black and white. So terpulanglah kepada apa dia ni macam ni monokrom. So mungkin nampak perbezaan lah sedikit. Okay. So yang ini kita boleh terus edit macam biasa, tak perlu rasanya nak staking apa semua. So rasa itulah sedikit perkongsian kami petang ni berkenaan dengan macam mana nak preparation, nak ambil gambar matahari, kena buat. Kalau untuk bagi saya macam untuk ambil gambar matahari menggunakan filter yang kuning ni ataupun filter yang filter warna Fish Alpha, kita perbezaan dari segi editing dia, setup dia tadi. So setup okey je kot. Cuma apa data yang kita ambil gambar
data yang kita dapat tadi tu macam mana. So dapat data yang satu tu ada ni kita akan tangguh Sesi sesi. petang. Mungkin akan datang kita try lagi kalau ada sesi untuk menggambar bulan pula. Kita try bulan ni menarik sikit lah. Saya suka lagi edit gambar bulan. Bulan lagi menarik lah. Saya ada data bulan yang lepas tapi cuma saya tak try lagi mengedit. Ni pun baru je mengedit gambar matahari. Kita try pula dengan bulan nanti. InsyaAllah. Mungkin minggu depan untuk mengedit gambar bulan. Hujung minggu ni kita akan cerita pasal penjagaan teleskop, macam mana nak guna, macam mana nak kemas, simpan, jaga, menyelenggara semua lah. So Okay, rasanya itu saja daripada kami hari ni. Terima kasih banyak kerana bersama kami. Sekejap je, sekejap je, spontan ni. Sekian, terima kasih. Okay, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.